Semua sedia maklum, kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara. Berbanding kedudukan Malaysia dalam Indeks CPI pada tahun 2019, negara berada di tangga ke-51 pada tahun 2019. Yang mana pada tahun 2019, Malaysia melonjak 10 anak tangga susulan keberkesanan pelbagai usaha anti rasuah dan inisiatif pembaharuan institusi oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH sepanjang tahun tersebut. Namun pada tahun 2020 kita jatuh 6 anak tangga. Transparency International Malaysia TIM melaporkan beberapa sebab yang memungkinkan kejatuhan skor tersebut. Antaranya adalah kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah berterusan oleh pegawai awam melepaskan tanpa membebaskan untuk kes melibatkan mereka yang berprofil tinggi, pembaharuan kepada institusi yang tidak terlaksana dan beberapa lagi. Baik, kami berjaya mendapatkan bekas Presiden Institut Integriti Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Taub Saleh untuk bercakap mengenai perkara ini. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, mungkin apa reaksi pertama Datuk sebagai bekas Presiden Institusi Integriti Malaysia dalam melihat dapatan Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 ini? Saya jangkakan, bukan saya saja, saya ingat masyarakat biasa pun beranggapan bahawa sebelum indeks ini keluar pada untuk tahun CPI 2020, menjangkakan bahawa ia akan menurun kerana environment kita, bukan dari segi COVID, environment dari segi ekonomi, dari segi pentadbiran dan sebagainya adalah tidak memuaskan. Boleh kita katakan bahawa satu dunia yang kita tahulah mempersoalkan berbagai-bagai perkara yang tidak sepatut berlaku di Malaysia. Jadi apabila kita keluarnya CPI 2020 ini, saya tak jangka masyarakat terperanjat bahawa kita merudum ke bawah. Jadi ini satu fenomena, satu keadaan yang seharusnya kita berhadapan dan kita beriktikad supaya cara macam mana kita nak mengatasi masalah ini. Kalau tidak, kita mempunyai masalah yang besar kerana di masa akan datang, tahun depan pun, saya boleh katakan bahawa dia akan masih turun lagi jika kita tidak ada tindakan-tindakan yang sepatutnya diambil. Ya, Datuk, ramai di luar sana, terutama rakyat berasa malu dengan kedudukan negara jiran Singapura yang jauh lebih baik daripada kedudukan CPI negara kita. Ingin saya tegaskan di sini bahawa di dalam negara ASEAN Malaysia, berada di kedudukan ketiga selepas Singapura yang berada pada tangga pertama dengan mencatatkan skor 85% dan berada pada tangga keempat dunia. Manakala Brunei pula berada pada tangga kedua dengan skor yang direkodkan adalah 60%, iaitu sama seperti 2019. Dan apa yang perlu Malaysia lakukan untuk mendapatkan kedudukan lebih baik seperti dua negara jiran kita ini, Datuk? Saya ingin berkongsi sedikitlah. Kalau kita tanya setiap warga negara Malaysia, kita tahu apakah sepatutnya tindakan-tindakan yang diambil. Bukan sahaja kita meletakkan tindakan-tindakan ini harus diambil oleh pihak kerajaan sahaja, pihak pentadbir ataupun pihak pengurus, tetapi juga masyarakat Malaysia itu sendiri. Mesti, macam saya selalu katakan, kita tepuk dada, tanya selera. Hendak ke tidak kita berubah untuk memperbaiki keadaan kita, untuk mempertingkatkan persepsi corruption kita, CPI index dan sebagainya. Kerana telah banyak inisiatif yang dilakukan oleh berbagai-bagai pihak. Dari segi kerajaannya, SPRM, IIM masa saya pun, sekarang pun, NGO. Tetapi kalau rakyat Malaysia sendiri tidak mahu berubah dan mengambil langkah-langkah yang betul, maka kita hanya boleh ada satu cara je, doa je pada Allah. Kerana kalau rakyat Malaysia sendiri tidak berubah dari segi menggunakan kedudukan mereka untuk menentukan supaya kerajaan ataupun ke negara kita berubah, maka dia tidak akan berubah. Saya ambil satu misalan. Dalam beberapa hari ini keluar beberapa statistik.
Misalnya pada bulan Disember 2020, penangkapan tidak mengikut peraturan SOP PKP misalnya, tidak pakai masker, tak ada social distancing, lebih kurang dalam bulan Disember, masa itu agak figure kita tidak berapa teruk sangat, lebih kurang 9,000 dalam sebulan. Tetapi bulan Januari ini, rakyat Malaysia tidak mengambil hirau langsung dengan figure yang sampai 4,000, 3,000 tiap-tiap hari. Penangkapan kata polis di Raja Malaysia setakat ini lebih daripada 13,000. Ini statistik ini keluar dalam masa 3-4 hari yang lepas, bulan Januari ini. Jadi ini menunjukkan bahawa masyarakat sendiri pun tidak memperkesahkan yang apa harus dibuat oleh mereka. Jadi kalau kita sendiri tak melakukan perubahan ini, kalau kita duk expect polis tangkap aja, polis berubah, penguat kuasa berubah, SPRM berubah, menjalankan kerja dengan lebih kuat lagi, ia tidak akan berubah. Jadi keadaan kita ini sebenarnya genting. Ya. Kalau kita tidak berubah, negara tak akan berubah. Baik, Itu Datuk. saya punya pandangan. Datuk, Transparency International Malaysia TIM menggariskan beberapa sebab kejatuhan skor negara dalam dapatan CPI. Antaranya adalah kedudukan Malaysia menurun berikutan pembaharuan institusi terhenti dan terdapat beberapa kes berprofil tinggi yang melepas tanpa membebaskan mereka yang didakwa. Menurut Datuk, adakah negara kita kurang tegas atau sering bertukar-tukar pendirian melibatkan hal rasuah ni, Datuk? Dia macam ni. Pada saya, kalau kita tengok dari sebab-sebab mengapa rasuah ni meningkat, salah guna kuasa meningkat ni, kita dah tahu dah. Reform institusi tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, akses maklumat tak ada, kadang-kadang kes-kes penyalahgunaan kuasa ni berterusan. Tetapi jika masyarakat sendiri tidak menggerakkan supaya anggota pentadbiran, anggota penguatkuasaan berubah, maka ini tidak akan berubah. Kita dah tahu dah, banyak dah tindakan-tindakan yang diambil. Tapi kalau masyarakat sendiri tidak betul-betul berazam untuk menyelesaikan masalah ini, pada saya memang tidak akan boleh kita atasi masalah ini. Kalau kita misalnya reform institusi, dah adanya kertas-kertas dan hujah-hujah yang dibawa, misalnya ada political financing dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak tekankan kepada kerajaan untuk melakukannya, rakyatlah. Jadi ini tidak akan berubah pasal banyak individu-individu yang mempunyai kepentingan diri sendiri. Saya nak bagi satu misalan. Boleh ada masa sikit? Ya, ringkas saja, Datuk. Okey, saya nak bagi satu misalan. Saya pernah bekerja di Commonwealth Secretariat selama 7 tahun, dipinjamkan oleh kerajaan. Dan saya lihat sini, saya bukan lebih kurang 7 tahun. Satu negara Afrika yang pada satu masa mula saya masuk kerja di Commonwealth Secretariat ini, berada di satu keadaan yang tinggi. Kalau kita kat London tu, kalau kita beli makanan, semua makanan daripada negara ini. Saya tak mau sebut negara. Tetapi dalam masa 7 tahun, kerana tidak adanya penggerakan untuk memperbetulkan tahap rasuah, tahap salah guna kuasa dan sebagainya, dalam masa 7 tahun, dia terus menjadi apa yang dikatakan sebagai failed state. Nah, ini betul berlaku, bukan saya main-main. Jadi kalau kita tidak sedar, tidak mahu berubah, rakyat tidak tekankan bahawa perubahan ini perlu dilakukan, maka negara kita akan menjadi satu daripada perkara-perkara seperti ini. Pada pandangan saya lah. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Datuk Dr. Muhammad Tab Saleh, bekas Presiden Institut Integriti Malaysia dalam mengulas mengenai dapatan CPI tahun 2020 Malaysia.